Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kesejahteraan kepada semua rakyat Johor. Jadi kita kembali lagi dalam Sembang Kopi. Okey tuan-tuan. Jadi pada malam ni kita santai-santai saja. Kita sembang sambil minum, tuan-tuan. Minum kopi tuan-tuan. Kita kena dulu What is on the news today? Sedap kopi BNCom. Kopi BNCom tuan-tuan. Jarang dapat. Selalunya ada kat office BNCom saja. Kalau nak rasa, datanglah ke sini. Yes. Okey. Tapi jangan datang pasang bendera. Itu kat belakang lah. Itu kat belakang Okey. Jadi tuan-tuan, saya memperkenalkan dah sahabat saya Hatim Iqbal dengan Wong. Boleh dikenali sebagai Wong lah. Boleh panggil Wong. Boleh panggil Wong Saya ada UMNO, saya bukan MC. Yes. Itu yang sangat-sangat penting sebenarnya. Tapi tak ada kisahlah kita MRC ke, MCA ke, UMNO ke. Yang penting kita di bawah payung yang sama. Payung Barisan Nasional untuk kestabilan masa depan. Dia malam-malam dia biasa dia dah mula orang kata Betul. di hujung-hujung. 11-15 malam ni dia agak lali sikit orang kata selepas seharian. Tepu. Agak tepu selepas seharian isu-isu yang telah dikeluarkan oleh Perikatan Nasional serta Pakatan Harapan ataupun dikenali sebagai Pakatan Hanj. Jadi tuan-tuan, saya memang dia selalu tulis sebab pening. Banyak U-turn ini. betul. Betul sangat. Betul. Banyak sangat U-turn hari ni. Saya pun pening lah. Banyak sangat copy paste. Tengok waste sesat. Banyak sangat U-turn. Sesat Tak, tu tak apa. Tadi kat bulatan tu pusing 33 kali. Drift ke Tak apa? jumpa. Drift. Okey. I wonder if you Apa know. yang kena mengena dengan U-turn ni sebenarnya? Cuba nak cerita tahu? sikit. Netizen nak tahu kan apa kena mengena dengan U-turn kan? Cerita hangat hari ni, Farid. Apa benda tu? Cerita hangat hari ni. Ingat tak? Kan dulu masa Kerajaan Barisan Nasional, kan Kerajaan Barisan Nasional nak laksanakan HSR. Okey. High Speed Railway, betul. Daripada KL ke Singapura, 350 km. Arti koma kereta api laju tu lah. Yes. Kereta api laju yang cium. Betul lah. So, kalau kita ingat balik, Kerajaan Barisan Nasional nak melaksanakan HSR untuk kesejahteraan masyarakat di Malaysia lah secara keseluruhannya. Tetapi, kalau kita ingat balik, selepas Pakatan Harapan, dia mendapat tapuk kepimpinan negara selepas PRU ke-14, ingat tak Abah Muhyiddin? Dia pernah berkata yang projek HSR ni tidak memberi manfaat pun kepada masyarakat di Malaysia. Kita ada Keratan Akhbar sebenarnya. Kita boleh tengok di Surah Awani punya Keratan Akhbar. So ini memang fakta bukan otak lah. Yes, ini fakta. Fakta So masa tu dia cakap tidak memberi manfaat. Masa tu dia dalam kementerian, dia belum menjadi Perdana Menteri. Masa tu Tun M masih jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia naik jadi Perdana Menteri. Dia batalkan terus HSR ni sampai Malaysia kena bayar dalam 320 juta ringgit kepada Singapura. Dah lah tak dapat dah. Dah Kena tak bayar dapat. balik. Kena bayar pula. Itu yang membuatkan, inilah salah satu penyebab kenapa hutang negara naik. Kena bayar kepada orang, projek yang sepatutnya memberi manfaat dibatalkan, kita pula kena bayar. Itulah, saya nampak Malaysia ni macam suka memberi lah. Pemurah sangat. Pemurah sangat. Semua benda dia nak gagalkan. Lepas tu duit rakyat ni lah yang dia nak minta untuk dibayar. Sampailah ada yang keluar tabung-tabung yang pelik-pelik. Tabung harapan lah, tabung pilihan raya negeri. Saya pelik tau tuan-tuan. Banyak perikatan-perikatan yang berada dekat dalam negeri Johor ni, bukan Barisan Nasional, meminta bantuan daripada rakyat. Contohnya saya boleh sebut sebagai muda dan sebagainya lah. Mereka minta bantuan sedekah pilihan raya katakan. Tetapi tuan-tuan, buat manifesto, dan pengumuman calon, dia dewan besar tuan-tuan. Dekat 5,000 bayar dewan saja. Betul. Dewan saja 5,000. Belum makan lagi. Belum makan lagi, belum duduk lagi, belum bayar parking ni lagi. Jadi tuan-tuan, ini ke perikatan yang tuan-tuan nak? Untuk membentuk sebuah kerajaan yang maju dan proaktif, sebenarnya kerajaan tu dia kena ada wang tau. Kalau macam Barisan Nasional ni, dia sangat penuh. Dia sangat complete lah orang kata. Ada BNComs, bukan PNComs ya tuan-tuan, BNComs. Dia ada Jangan salah. jangan salah. Dia BN ni juga ada bangunan dia sendiri, UMNO ada bangunan dia. Negeri mana je tak ada bangunan? UMNO. Dan semua negeri ada pejabat UMNO.
Sebab kita faham satu je. Mereka meminta kepada rakyat sebab satu mesti bukan nak kata risau nak keluar dari poket sendiri. Betul. Sebab macam kita selalunya pemimpin-pemimpin dari Barisan Nasional ni, kita faham, kita berkhidmat untuk rakyat. Betul. Apapun jua rakyat yang utama. Biarlah orang kata biarlah kita hanya berjalan kaki. Oh, contoh. Biarlah rakyat menerima rasa naik kereta. Biarlah rakyat naik kereta api laju. betul. SSR yang digagalkan. Tapi yang menariknya apa yang dia U-turn? Apa yang di-U-turn? Hari ni. Okey. Hari ni pagi tadi dia cakap dia semasa jadi Perdana Menteri dia menyokong penuh katanya ni pengerusi Perikatan Nasional Sesi Media Yassin, saya baca petikan berkata beliau telah pun menyatakan sokongan terhadap projek HSR ketika beliau menjadi Perdana Menteri dengan mendakwa HSR akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Ini tak ke U-turn. Wait a minute. Wait a minute. Atas koma Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedar ke tak sedar ni Tan Sri? Abang nak ingat balik ke abang? Video dah banyak dah untuk ingat ke abang? Kami sebenarnya skuad menjawab juga persoalan-persoalan tentang isu-isu yang bangkit dalam Barisan Nasional juga. Tapi Tan Sri, kalau perkara-perkara macam ni Tan Sri nak U-turn pun janganlah sampai memalukan Perikatan Nasional. Ini dah bukan U-turn, ini dah drift. Dia dah drift dah ni. Memalukanlah sebenarnya apa yang Tan Sri ucapkan sebenarnya sangat-sangatlah menunjukkan yang Tan Sri ini tidak berintegriti. Tan Sri tidak berintegriti dan tidak mempunyai keputusan yang jelas dan teguh. Mungkin Tan Sri boleh memberi alasan bahawa setahun ataupun 2 tahun yang lepas kajian tentang HSR ni berbeza dan kini kajiannya berbeza. Tapi Tan Sri, anak muda seperti saya pun ada common sense lah Tan Sri. Betul. Common sense untuk mengetahui perkara ini adalah salah satu orang kata apa, kalau kita baca sejarah, orang kata laluan sutera. Laluan sutera Tan Sri. Kalau laluan HSR ni jadi sampai Singapura, kita boleh connect, boleh sambung sampai ke negeri China. Boleh sambung sampai ke Thailand, sampai ke Bangladesh, di atas sana semua kita boleh sambung Tan Sri. Tapi itulah disebabkan kekejaman yang saya boleh katakan, kezaliman bukan sahaja kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan sebagainya, dengan menggagalkan projek-projek yang telah ditinggalkan oleh Barisan Nasional, contohnya Felda dan sebagainya, membawa kepada kehancuran negara kita. Ianya sebab akan Tan Sri serta Tun Mahathir dan sebagainya menggadaikan masa depan negara kita yang harmoni. Jadi boleh katakan isu-isu seperti BRIM dan sebagainya. Tapi isu-isu seperti itu bagi saya ialah ura-ura yang mana menjadi mainan politik saja. Betul. Banyak janji-janji seperti janji 100 hari. Ingat tak janji 100 hari? 1 hari. Saya tunggu 1 hari. 100 hari. Saya buat counting days tu. Saya hari-hari kita bawa 10 perkara. Okeylah, apa janji 100 hari yang korang rasa macam saya sebagai anak masuk muda, akal lah. Sebagai anak muda ni, sebagai mahasiswa lah, kan? Yang 100 hari tu kita tunggu apa? PTPTN. Oi, betul. Kan? PTPTN tu betul. PTPTN. Apa bodoh lah Dia janji nak hapus PTPTN. Hapus apa lagi? Banyaklah, betul. Betul. Macam-macam lah. Kita orang tunggu Tan Sri. Macam mana Datuk Seri Anwar nak berucap yang minyak turun tu? Hari ni menang. Kalau hari ni kita menang, dalam masa 24 jam. Kita turun harga minyak. Itu cara dia. Tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan percaya ke? 24 jam tu dapat tak harga minyak turun? 20 sen je tuan-tuan turun. Jadi itulah sebenarnya bila kita lihat kan Wang Atim, bila Pakatan Harapan, dia sebenarnya saya nampak kan, bila Pakatan Harapan ni dia dah tahu akan ada langkah Sheraton dan sebagainya. Diorang dah tahu, diorang tengah goyah time tu. Mahathir dah tahu dah. Jadi time tu juga diorang menjual banyak aset negara. Betul. Diorang memang sengaja meninggalkan negara ini dengan kekosongan. Supaya mereka tahu Perikatan Nasional ataupun kerajaan yang seterusnya, kerajaan yang dipanggil kerajaan pintu belakang ini akan orang kata terseksa lah, menanggung kenajisan ni. Ayat baru ni. Anak baru. saya belajar. Kenajisan. Akan menanggung kelopongan yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Bagi saya ini semua telah diajar bagi meneritkan kepada rakyat. Ya, betul. Itu yang kami risau. Sebab apa sebenarnya hutang tu
diwujudkan ataupun tertimbul semasa kerajaan terdahulu iaitu Pakatan Betul, Harapan betul. dan juga Perikatan Nasional. Macam-macam isu kita tengok. Tapi apabila sekarang ni kita lihat Barisan Nasional mula menampakkan taringnya. Kita nampak daripada siri-siri PRK dan siri PRN. Mereka mula menjaja hutang-hutang ni adalah kerana Barisan Nasional 100 bilion. Trilion. Semua ada. Contoh. Tapi saya menangis tadi bila saya dengar pasal janji 100 hari tu. Sebab semalam saya dengar juga ada janji. Janji apa? Dia juga janji. Dia paling janji abang janji abang delete tu. Tapi janji ni ada Nakal abang ni. 144 janji. 144. Bayangkan 144 janji yang dijanjikan kepada rakyat Johor. Johor saja Ya, Johor saja 144 dan saya kiranya ini yang kita kena faham. Rakyat Johor bukannya perlu orang kata kita perlu paksa orang Johor untuk kita bagi janji ni supaya orang Johor ikut. Tak. Contoh Barisan Nasional dalam ikhtiar dalam 5 ikhtiar yang telah diperkenalkan dilancarkan, kita berikan apa yang orang Johor mau. Kita tahu kita untuk syumul. Untuk syumul. Yes. Untuk kita cater semua orang Johor apa yang mereka perlukan dan bukannya apa yang kita mahukan. Tapi semalam dalam 144 janji tu macam-macam. Macam-macam Saya tengok dah macam PRU bang. Itulah saya tanya sebenarnya. Siapa yang pegawai di sebalik apa yang membuat segala janji-janji ni? Kalau macam Barisan Nasional ni kita melibatkan orang-orang yang expert, orang-orang yang mahir. Sebab tu saya tanya Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, terutamanya lah muda. Calon muda. Kalau kita boleh tengok manifesto mereka seperti macam manifesto yang di shock sendiri. Saya rasa yang masa MPP dulu pun tak itu. Lagi-lagi parti muda yang manifestonya seperti Majlis Perwakilan Pelajar. Itu Awak ni MPP pun lagi elok orang. sejujurnya lah kan, saya sebagai bekas MPP juga, saya melihat manifesto yang dikeluarkan oleh parti muda seperti manifesto yang tidak matang. Manifesto yang bukan untuk rakyat tetapi untuk hanya untuk memenangi hati rakyat. Faham. Bagaikan berjanji kepada dinding. Janji benda dinding. Peribahasa baru. Melepaskan batuk di tangga lah. Betul. Dia macam abang janji abang sayang. Tapi lama-lama abang tinggalkan. Biasalah anak muda ya. Okey, itu tentang isu HSR. Jadi kita nak bincang tentang isu yang hangat juga pada waktu ni ialah isu Felda. Wow. Sebab saya nampak kan Perikatan Nasional ni diorang memang sangat tekankan orang Felda ni. Kerana apa tuan-tuan yang melihat saya pada malam ni, warga Felda, tradisi Felda, ada pewaris daripada Felda dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, boleh saya katakan Felda di Negeri Johor ini merupakan Felda yang kedua terbesar di negara kita. Betul. Dekat Negeri Johor saja kedua terbesar dalam negara kita. Jadi Felda ni sebenarnya merupakan lombong emas di negeri Johor. Kalau di Perak kita ada galian Bejik Timah dan sebagainya, tapi di Johor ni Felda inilah merupakan lombong emas kepada kerajaan negeri. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di Felda ni jugalah lahirnya UMNO. Ya. Betul. Bukan di Felda tuan-tuan. Sorry, di Johor ini jugalah lahirnya UMNO. Tapi semangat tu ada. Jadi bila di Johor lahirnya UMNO, di Johor ni juga lahirnya anak Melayu. Melayu itu. Di Johor ni juga lahirnya Islam. Kerana Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Melayu itu adalah Johor. Jatuhnya Johor, jatuhlah Melayu. Jatuhnya Johor, jatuhlah Islam. Jadi tuan-tuan, kenapa mereka nak sangat Felda ni tuan-tuan? Sebab Felda ni merupakan suara majoriti. Betul. Suara majoriti di dalam negeri Johor. Anak-anak Felda sekalian ataupun warga Felda, lihatlah siapakah yang membuka Felda ini sebenarnya. Siapakah yang membuat inisiatif Felda ini? Kan? Tuan Abdul Razak. Yes. Daripada zaman Tuan Abdul Razak. 1956 lagi. Dan siapakah yang menghancurkan Felda ini? Tuan-tuan boleh lihat dah pada zaman bila hancurnya Felda ni. Pada zaman 19 lebih. Pada ketika itu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Ada banyak isu-isu tentang Felda. Felda sudah tidak, orang kata apa, sudah tidak terurus. Tapi paling penting yang paling sakit hati lah. Sebab saya tahu saya berjumpa dengan kawan-kawan yang dari Felda. Dia terasa sebab apa aset-aset Felda yang sepatutnya memberikan keuntungan tu jual. Kenapa? Kita perlukan duit. Tapi tidak secara long term. Contohlah macam kita ada yang mungkin ada trading saham dan sebagainya. Kalau benda tu jatuh sikit, kita tahu mungkin naik atas balik. Tapi kenapa kita jual?
terdesak. Katanya terdesak. Tapi tuan-tuan dan puan, inilah agenda, bukan agenda Yahudi dia. Bukan. Jangan sampai tahap tu. Bukan, Kita bukan macam parti yang lain nak sesenang nak hukum Tak, orang. selalu tengok dekat netizen, ini agenda tu. Itu silap parti, maafkan, silap kita parti. tersasul. Tersyashul. Tapi betul. Sebenarnya agenda untuk apa? Melingkupkan negara bagi mereka rasa, ini kerajaan lain yang salah. Betul. Tapi saya yakin percaya anak-anak Felda, warga Felda semua cerdik untuk nilai. Dan mestinya pangkah yang satu. Tapi dia orang cakap Abah yang hapuskan hutang Felda. Macam mana tu? Abang ni kuat claim. Kuat claim Kepada semua penonton pada malam ni, tuan-tuan. Abah ni kuat claim. Abang memang kuat claim, tuan-tuan. Barisan Nasional memandang tinggi semua penduduk Felda. Kami sangat menghormati penduduk Felda. Yes. Kami sangat menghargai jasa penduduk Felda daripada dahulu lagi, daripada generasi pertama sampai sekarang. Ramai pemimpin-pemimpin juga dalam UMNO sendiri, pemuda UMNO, ketua bahagian dari segi di Johor Bahru ini merupakan anak Felda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahulah sebenarnya penonton yang di luar sana, saya nampak ada dekat dalam 500 juga penonton malam ni. Wow. Kita bersiaran di berbagai platform yang mana share, guys, lihat, sila share dan like dulu. Follow, komen untuk konten yang seterusnya. Sila share dan like kerana topik malam ni memang sangat best. Okey, saya boleh nampak ramai yang komen. Okey. Dan yang paling penting, tuan-tuan, Barisan Nasional sangat menghargai dan mengangkat tinggi Felda ini sehinggakan dalam ikhtiar yang diikhtiarkan oleh Barisan Nasional, manifesto Barisan Nasional yang diumumkan 2 hari lepas daripada Menteri Besar Johor sini, Datuk Haji Asni. Beliau mengumumkan tentang ikhtiar yang ada berkaitannya tentang kawasan Felda. Kawasan Felda, ikhtiar Johor, yang mana pertama ialah menyediakan sebanyak 3,200 lot. Yes. Generasi atau Kepada semua peneroka Felda. maksudnya kita akan menubuhkan lagi 3,200 lot. Betul? Yang mana sangat banyak. Ya, dan saya tertarik juga dengan salah satu poinnya yang meminimumkan pengijrahan anak muda Felda keluar ke bandar. Kerana apa? Kerajaan akan memberikan peluang pekerjaan kepada kalian semua. Betul. Di Felda dan di sekitarnya. Jadi anak muda Felda ataupun pewaris Felda tak boleh nak pening dah. Lepas habis belajar pergi universiti, pergi masuk UiTM ke apa ke. Tak payah pening dah nak pergi KL, nak pergi Johor Bahru, nak pergi Desaru nak kerja. Tak payah dah. Desaru Biasalah bandar. bandar. Tak payah pergi for the city dah. Kan? Hanya duduk dekat kawasan Felda saja kalian boleh gain income. Memakmurkan Felda itu. Betul. Tujuan utama kita lah. Kerana kalau let's be realistic. Kalau kerana statistik menunjukkan ramai anak muda Felda berhijrah ke Kuala Lumpur, pergi ke luar daerah untuk bekerja kerana mereka mendapati di sana lagi banyak peluang pekerjaan dan gajinya akan lagi lumayan. Tapi sebenarnya Barisan Nasional bukan tidak mahu memberi anak-anak muda ni keluar, tapi kita ingin meminimumkan. Kerana apa? Kawasan Felda ini perlu dibangkitkan. Macam mana nak dibangkitkan? Terletak pada poin yang ketiga. Meningkatkan ekonomi Felda dengan apa, tuan-tuan? Ada 3. Dengan dengan pertanian moden. Pertanian moden ni kerajaan negeri akan membantu dari segi pertanian moden. Dari segi kalau di Felda itu ada pokok nanas, kita akan bagi pertanian yang moden untuk pokok nanas. Contohnya drone. Gunakan drone ke, guna robot ke dan sebagainya untuk pemprosesan dan sebagainya. Kerajaan negeri akan bantu Felda. Ini merupakan ikhtiar Barisan Nasional. Janganlah kalian teragak-agak. Kerana selama 60 lebih tahun ni Felda sudah meningkat dan menjadi hebat. Sangat-sangat Betul, terbaik. betul. Sangat-sangat terbaik. Dan menjadi orang kata apa, punca utama kenapa Barisan Nasional ingin memerintah lagi Johor ini. Kerana kami sayang pada Felda. Barisan Nasional sayang kepada Felda. Nah, selain daripada pertanian moden, mereka akan membuat ekopelancongan serta agropelancongan. Ekopelancongan ini dari segi alam sekitar. Betul lah. Macam sungai ke apa ke. Kita ada Raya Belum. Felda, Kita betul. manfaatkan perkara-perkara sebenarnya. Yes, betul. Raya Belum tu biasanya tak lengang lah orang kata. Betul. Memang penuh orang. Pernah try? Pernah pergi? Saya pernah pergi. Saya pernah pergi. Dia kena naik tram dan sebagainya. Memang sejuk, tempatnya aman, damai. Dan mungkin lepas ni kita boleh try di Johor pula. Betul. Ada Di, itulah di plan Segamat, di Felda Segamat ke dan sebagainya. Serta kerajaan juga memfokuskan kepada agropelancongan. Jadi Barisan Nasional ikhtiar untuk Felda ialah 3 perkara inilah.
pertanian yang moden, ekopelancongan dan serta agropelancongan yang mana. Agropelancongan ni dia akan jadi seperti di Cameron Highland ke? Betul. Kan? Dia macam Mardi lah. Boleh katakan macam Mardi kan. Macam kita masuk, kita boleh tengok pokok dan sebagainya. Sebenarnya banyak dah sebenarnya inisiatif daripada kerajaan negeri Johor ni untuk warga Felda. Dan saya personally sebagai anak muda mengharapkan warga Felda supaya tidak lupa dan termakan dengan janji-janji manis Perikatan Nasional yang mana kita tahu kelemahan mereka merupakan mengutarakan janji. Janji sekadar janji. Janji sekadar janji. Macam mana yang kita sebutkan Janji sebentar manismu tadi. lah. Janji manismu. Manis sangat janji-janji diorang. Jangan manis sangat. Dia janji ni dia tak boleh manis sangat sebenarnya. Kalau manis sangat nanti kencing manis. Nak minum ke? Boleh minum ke ni? Boleh. Jadi pada saya janji itu perlu realistik. Ya. Perlu mengikut keadaan semasa, keperluan semasa. Kadang-kadang kita mungkin melihat janji itu bukan janji yang popular. Betul. Tidak tidak memenuhi permintaan rakyat dan sebagainya kerana mungkin pada pandangan Barisan Nasional dan sebagainya untuk kebaikan rakyat-rakyat ataupun penghubung di Felda untuk masa hadapan 10-20 tahun akan datang, barulah kita akan nampak hasil ni. Sama juga ibaratnya macam ni lah, macam kita tanam pokok sawit lah sebab Felda kan. Macam kita tanam pokok sawit lah. Dia takkan terus berbuah esok. Dia mengambil masa yang lama untuk kita nampak hasilnya. Ya. Lepas kita dapat hasil, barulah kita nampak wow. Kita nampak harga minyak sawit melambung naik di zaman Barisan Nasional. Pasal tu juga. Bayangkan, Felda Johor ni merupakan negeri kedua terbesar pengeluar minyak sawit. Wow. Kedua Kedua terbesar. Memang hebat, memang hebat. Jadi warga Felda Johor, anda memang hebat. Dan Betul. semestinya pilihan anda kepada Barisan Nasional. Betul. Macam iklan ya. Memang. Kerana apa, itulah ikhtiar Barisan Nasional untuk warga Felda. 12 Mac nanti jangan lupa ringankan tulang untuk mengundi Barisan Nasional. Betul. Demi kestabilan masa hadapan Felda yang kami sayangi. Warga Felda, kami bersamamu. Betul. Jadi selain daripada Felda, kita nak bincang pasal apa ni? Nak borak pasal apa ni? Felda kita dah bincang. U-turn dah bincang. U-turn dah U-turn, drift dah drift. Tokyo Drift. Tokyo drift. Kopi ori ada, kopi ori. Kopi Saya- Tadi cerita pasal kopi ori ni. Pasal kopi ori ni, kita Sebelum- memang sembang kopi. Yes, Kita tambah lagi. sebelum saya ke kopi ori ni semalam, saya adalah pergi ke bandar. Okey. Bandar. Saya tengok ada kasut ni. Ha. Kasut ni saya tengok depan-depan, macam original. Saya tengok, saya tilik, tengok dalam. Saya dulu kerja, adalah pengalaman kerja di kedai retail kasut, kan. Ingat So kerja saya bukan saya, lock Bukan. Lock 300 bukan? Tak bukan. Okey. Saya retail macam betul punya supplier kan. So saya adalah sikit ilmu mengenai kasut. Saya tilik rupanya kopi ori bang. Kopi ori. Kopi ori macam satu ni. Macam sama tapi bukan dia. Yes, nampak Wah. sama tapi bukan dia. Dia Apa? nampak cantik luaran je lah. Tak sedap bila pakai. Tapi bila pakai, ya Allah, keras yang amat. Color sama. Color sama. Bodinya sama. Sama. Laungannya pun sama. Naungannya pun Muka sama. pun sama kadang-kadang. Muka pun sama. Itu yang pada saya dia macam mengelirukan lah pada kasut kan. Nampak je betul lah sekali pakai Betul. sarung. Allah tak sedap. Betul, saya boleh katakan itu dia aim untuk orang yang mengelirukan orang lah sebenarnya. Betul. Tapi pada penonton mungkin tak tahu kita borak apa ni. borak apa Borak ni? kasut pula. Kita sebenarnya nak bercerita pasal parti. Perikatan Nasional yang kita nampak seterang-terang sebenarnya memang meniru sebiji-sebiji bagaimana Betul. Barisan Nasional. Kita tengok pada nama je pun dah Dia cukup macam lah. masuk mission photostat tu, tekan kopi je. Kopi je. Cuma Betul. panas sikit je lah. Panas sikit. Bila dia dah keluar. Cuba tuan-tuan bayangkan. Nama parti kami adalah Barisan Nasional yang semestinya tuan-tuan perlu mengundi pada 12 bulan 3. Parti sebelah sana Perikatan Nasional. Nama seakan-akan sama. Saya rasa tujuan utamanya kenapa nama yang seakan-akan sama tak lain tak bukan adalah untuk mengelirukan rakyat-rakyat Betul. negeri Warna pun sama. Johor ni. Warna seakan sama, Laungan dekat sama. laungan seakan sama. Even baru-baru ni saya dapat tahu kita BN Coms, diorang pun ada Coms diorang juga. Ada kom juga. Ada PN Coms. PN Coms. Masya Allah, saya rasa ada staff PN Coms yang akan lihat pada malam ni. Kalau anda tengok mungkin tak dapat level sini. Mungkin awak Kalau kita bagi je. mungkin awak tidak dapat setaraf dengan BN Com. Tapi kita tahu mungkin lepas ni buat sembang teh.
Betul? Tak, apa ni kita buat kursus induksi. Dia Tapi kalau nak belajar editing kami tak kena kut idea pun. idea. Kan tapi bagi saya PN Coms ni logo punya dekat-dekat sama Perikatan Nasional Coms ni. Hampir sama. Sebenarnya memalukan lah. Betul lah orang kata orang Malaysia ni selalu meniru kalau nak berniaga. Kalau kat situ jual karipap, kat sebelah tu juga ada nak jual karipap. Kalau lerai itu semua karipap lah. Sebenarnya malulah untuk staff-staff Perikatan Nasional Coms ni. Sepatutnya mereka kena sedar lah yang sebenarnya plagiarism tu patutnya diajar daripada sekolah lagi. Kalau sijil boleh menipu bang. Lupa. Ada yang menipu sijil. Ada yang menipu sijil lah. Betul juga. Tapi klub Juventus pun ada yang menipu sijil juga. Maaf tuan-tuan, kami memang kuat bahan tuan-tuan. Sebab biasalah dekat Johor ni macam-macam kelab bola ada. Selain daripada JLT, Juventus pun ada. Itulah kelab bola pun nak bertanding dengan PRN Johor ni kan. Logo seakan-akan sama. Juventus. Tapi tuan-tuan bolehlah lihat kepada semua penonton saya lihat semakin menurun juga penonton ni sebab daripada bahan-bahan ni kan. Tak, yang keluar tu PN Coms. Yang keluar tu PN Coms punya cyber troop kot. Tapi itulah kepada PN Coms yang melihat video ini saya mengharapkan untuk tidak inilah berpolitik secara matang. Kerana Barisan Nasional kami semua telah dilatih untuk menjadi matang dalam berpolitik. Ada perkara yang kita boleh cakap, ada perkara yang kita tidak boleh cakap, ada perkara yang kita boleh tiru, ada perkara yang kita tidak boleh tiru tuan-tuan. Dan tentunya kita orang tak menipu. Betul. Kita bercakap based on fact. Dan kalau macam sebagaimana yang kita orang sebutkan sebentar tadi, apa kata-kata Muhyiddin menyokong HSR, Muhyiddin menolak HSR dan sebagainya, tuan-tuan boleh melihat. Search je dekat dalam Google ataupun buka dah balik akhbar yang lama, Muhyiddin menolak HSR, ada je di sana. Google je. Google saja semuanya tuan-tuan. Semua ada tuan-tuan. Sebab itulah PNcom Google, BNcom dia dapat yang tu kot. Mungkin lah kot. Tapi itulah sangat memakan perkara yang telah dibuat oleh PNcom tu bagi saya sangat yang contoh yang tidak baik. Tapi sebenarnya ini menunjukkan indikator bahawa BNcoms ni satu platform atau organisasi yang sangat berjaya lah. Sebab saya baca satu quote. When people copy you, it mean you are successful. Wow. Tolong quote balik Tolong kod saya. Tolong ingat maknanya kalau orang tiru kita, maknanya kita dah berjaya. Sebab tu orang tiru kita. Itulah saya tengok Facebook dia pun ramai likes macam beli je. Saya tak tahulah tu kan. Saya tak ada. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Andai kata. Saya kata macam. Kan Macam. macam kalau nak quote balik silalah quote sampai habis. Bukan tuduhan. Macam pelik je kan, banyak pula kan yang like. Sebab saya tak rasa penokong Perikatan Nasional tu ramai. Asalnya baru je buat kan? Baru yang buat. Dan saya tahu rakyat Malaysia ni 2020 baru 2 tahun. Rakyat Malaysia ni sedar yang bahawa Perikatan Nasional ni tidak akan membawa masa depan yang cerah kepada mereka. Betul. Jadi itulah nasihat juga untuk staf-staf Perikatan Nasional malam ni. Kuat kena attack Sorry lah kita orang dia. Dia ini jangan koyak. Jangan koyak lah bang Siapa suruh ikut one-one kan? Orang kopi. Okey, kita untuk kopi ori ni kita dah settle. Dah settle. Tak payah dah cakap lama-lama. Belum lagi, ada lagi. Tambah sikit. Tak, nasihatlah. Pada kalau rasa dah terlampau koyak ke apa ke, boleh pack dulu barang. Nanti kita masuk Barisan Nasional. Boleh bang. Kami sentiasa menerima staf-staf Perikatan Nasional Coms untuk kata mereka ini merupakan kekhilafan. Betul. Saya perasan juga ahli politik zaman sekarang ni kalau buat salah semua khilaf. Betul. Mereka senang-senang sangat khilaf. Minta maaf lah. Saya bukan apa tuan-tuan. Perkara ni akan menunjukkan satu contoh yang tidak baik kepada anak muda yang lihat. Kalau tuan-tuan rasa anak-anak tuan-tuan untuk melihat TikTok itu adalah satu perkara yang salah, untuk melihat Facebook itu merupakan satu perkara yang akan mendoktrin minda mereka, sama juga dengan apa yang tuan-tuan lakukan sekarang ni. Apa yang kami percakapkan sekarang ni akan efek 5 tahun, 10 tahun akan datang. Anak muda yang melihat. Kalau lagi-lagi budak tu budak-budak kecil. Jadi ini merupakan fakta yang sebenarnya setiap apa yang pemimpin tu cakap, dia akan keluar kat berita. Betul. Contoh macam mengatakan bahawa contohlah dalam headlines tu, menteri ini mengatakan perkataan BODOH kepada menteri ini dalam headline. Jadi ianya akan menunjukkan satu apa ni orang kata ajaran yang buruk lah kepada anak muda yang baca. Yang buruk lah. Biasa dah jadi norma pula. Jadi norma dah. So budak tu dah rasa macam menteri pun boleh cakap BODOH, takkan dah.
Takkanlah ini anak kita nak cakap dengan cikgu pun tak boleh. Kita tak nak menormalisasikan kata-kata kesat Betul. dalam masyarakat. Betul. Jadi itulah Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan janganlah nak mengeluarkan dalil ke apa ke semena-menanya. Kan ramai pula ustaz palsu yang nak keluarkan dalil. Sebab agama ni bukannya satu benda untuk main-main. Betul. Lagi-lagi nak menunggang agama. Dia bukan nak menunggang, tu dah memandu dah tu sebenarnya. Memandu agama dah tu. Memandu agama dah. Laju sangat. Laju sangat. Dia replace HSR tu. Itu yang ditukar tu. Itu kau tu. Jadi tuan-tuan, jangan lupa like and share live kita malam ni. Saya nampak ramai yang komen. Sebab best kot kita borak malam ni kan. Sebab banyak kita perli-perli bukan sebab kita benci. Kan. Tapi sebab kita perli sebab kita sayang. Betul. Kerana apa kami highlightkan perkara-perkara yang kami perli itu sebenarnya sebab kami nak better kami yang cakap sendiri daripada netizen-netizen yang cakap berkenaan kalian. Jadi kita di pihak media BNCom sini sebenarnya menyerulah semua rakyat Johor, sekali lagi saya nak menyeru untuk 12 Mac undilah Barisan Nasional untuk kestabilan masa depan. Demi kestabilan masa depan, kami akan mengutarakan ikhtiar-ikhtiar kami insya-Allah untuk negeri Johor yang ku cinta ini. Macam lirik dah. Okey. Untuk sum up tadi lah, untuk sum up ni. Ha. Sikit. Boleh. Dia seronok. Seronok bab ni ya. Okey, untuk kopi ni, pasal tu dia dulu boleh tengok kan. Selalu kita buat DVD kena kata, why you should buy the goldies. Ini apa? Jangan beli yang kopi, belilah original. Cuba cakap Mandarin sikit. Oh, Hatim, cuba cakap Mandarin. Saya tak hafal tu. Tapi rasa pagi tadi je asyik nyanyi lagu tu. Woman puyang. Maknanya nak cakap yang kita PN dengan PN, woman pun yang Ah. tak serupa. Bukan. They are different. Tambah lagi, wapuyau PN. Betul tuan-tuan. Anak Melayu sekarang ni Tamil boleh cakap, Mandarin boleh cakap. Hasil apa tuan-tuan? Hasil Barisan Nasional Memerintah Negara. Diversity. Diversity yang telah diberikan. Ingat. Kita ni keluarga Malaysia. Betul, keluarga Malaysia. Dan juga kalau kita lihat, saya nampak diversity ni sebenarnya telah dibentuk daripada zaman Pak Lah lagi. Islam Hadari, zaman Datuk Seri Najib. Satu Malaysia. Pada Sekarang pun guna satu betul, satu Malaysia itu memberi impak yang besar sebenarnya untuk perpaduan negara. Kalau tuan-tuan ingat pada 2017, 2014 memang hebat Satu Malaysia tu sampai orang buat logo Satu Malaysia saja. Kedai mamak semua ada. Kedai mamak ke, kedai mana ke, kita pergi ni, dulu kita ingat lagi, sumbangan helmet pun ada. Ada. Untuk rakyat, bukan Sekarang ni bukan sumbangan helmet tuan-tuan. Tak pakai helmet pun dah saman. Jadi itulah, kerajaan sekarang ni boleh saya katakan banyak nak kikis duit rakyat secara senyap-senyap. Kalau contoh dia orang buat promo bayaran saman dan sebagainya. Tentulah akan ada blok besar-besaran. Tapi itu realiti lah. Anak Cina, anak India, anak Melayu. Contoh. saya kenal lah. Jadi itulah janji-janji palsu yang diberikan daripada Kerajaan Pakatan Harapan serta Perikatan Nasional. Tuan-tuan perlu teliti balik. Jika orang kata kalau orang yang banyak berjanji ni orang yang selalu mungkir janji. Betul. Kalau mungkin pula dipanggilkan sebagai munafik. Jadi Barisan Nasional hanya memberi 5 ikhtiar saja. Dan 5 ikhtiar ini menyeluruh kepada seluruh negeri Johor. Betul. Jadi 5 ikhtiar ini merupakan tonggak utama kenapa Barisan Nasional perlu menang dalam pilihan raya kali ini. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan mahukan masa depan negeri Johor, masa depan negeri Melayu ini, masa depan negeri Islam ini untuk berkembang dan berjaya pada masa akan datang, undilah Barisan Nasional. Kerana apa tuan-tuan, ini merupakan negeri kedua lah sebenarnya kalau kita menang selepas Melaka Boleh cakap walaupun kita kuasai oleh bagi Islam sebagainya, kita tidak lupakan kawan-kawan kita. Betul. Yang Chinese, yang Cina, yang India sebagainya, sebab kita tidak pernah menghalang untuk melakukan apapun ibadah dan sebagainya. Kita tak menghalang mereka untuk menggunakan bahasa mereka. Tidak, malah kita nak belajar balik. Saya pun tengah kelas Mandarin level 2. Ceka water peng yo. Farid Wajri, ceka Hatim, water mincer se Amir Wong. Wah. Contoh. Sambung. Kita diversity. Sambung. Okey. 我的名字， Sama boleh. 我的名字叫阿鼎我不是酒后的人，可是我
在Johor今天因为 Johor 的人你看，我爱你我们可以讲华语，可以讲华语，是不是马来人，不是东华人不是东华人我们是Malay人, tapi kita boleh bahasa ni. Sorry kalau itu buat subtitle Mak, saya terjemahkan terjemahkan. Apa yang saya cakap tadi, saya ni bukan orang Johor. Betul. Tapi saya ada di Johor pada hari ini adalah untuk bangsa Johor. Begitu juga dengan saudara saya, kawan saya, saudara Wong dan juga saya Farid. Kami di sini berada di sini pada hari ini untuk memastikan kestabilan masa hadapan bangsa Johor. Betul. Kerana Johor ini dekat di hati kita. Yes. Kerana Johor ini pada saya adalah gerbang kepada ekonomi negara kita. Ya. Seperti yang saudara Farid katakan tadi, Johor merupakan mempunyai felda yang kedua terbesar di Malaysia, dan kalau kita lihat pelabuhan di Johor Bahru antara pelabuhan yang paling sibuk di Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau kalau kita lihat dari segi pembangunan sekalipun, Johor adalah negeri yang paling awal mendapat pembangunan berbanding negeri-negeri lain. Hatta di Selangor sekalipun Johor akan laksanakan dulu, barulah macam Selangor akan laksanakan beransur-ansur kepada negeri-negeri yang lain. Jadi Johor ini haruslah kita kekalkan kestabilannya, dan hanya satu parti saja yang mampu untuk mengekalkan kestabilan negeri Johor, tak lain tak bukan adalah Parti Barisan Nasional. Baik, Saudara Farid, saya ada nak cakap pasal satu lagi isu lah. Boleh. Oh, banyak sangat isu. Panas soalan. Kita tidur lambat sikit boleh tuan-tuan Kita tidur lambat sikit kestabilan masa depan. Sebab itulah kita ada kopi tuan-tuan. Sila like dan share. Yang baru masuk, sila like dan share. Like. Tekan je like banyak kali, kita nak tengok. Terima kasih. Okey, terima kasih pada mana yang like. Sawe, bukan. Bukan. Tangkap. Tangkap yang like tu, kita tangkap Okey, tolong share, tolong like, tolong komen. Terima kasih juga yang komen pada malam ni. Saya nampak ada saudara. Oh, terbaik tuan-tuan. Memang sokong BN. Kita pun sokong BN tuan-tuan. Yes. BN untuk negeri Johor. Okey, dipersilakan saudara Atin. Okey, baik. Saya ada terlihat video beberapa hari lepas. Seorang ahli parlimen ni lah daripada Parti Perikatan Nasional jugalah. Parti Bulan. Parti Bulan. Dia kali ni dia menyokong untuk pengeluaran KWSP. Oh, Sebab itu yang saya pelik. Disokong. Sokong pula? KWSP, sebab saya ingat saya dulu kan masa pembentangan bajet 20 ya. pembentangan bajet lah masa tu kan. Saya ingat saya masa tu Barisan Nasional meletakkan syarat kalau nak meluluskan bajet, kerajaan perlu meluluskan pengeluaran KWSP. Adalah syarat-syarat yang diletakkan dan sebagainya. Dan ahli parlimen yang sama juga beliau menyatakan bahawa syarat untuk menyokong bajet dengan meluluskan KWSP adalah seperti kayak gunung ledang. Kan macam mengarut je cakap kan. Sangat orang cakap mustahil lah. Oh, kejap. Ini ada sabotaj perikatan kan? Contoh. Kita tukar dulu Boleh. Alright. Maaf tuan-tuan, biasalah biar malam ni kita pakai seharian mic ni. Bukan kita je habis energi. Oh. Hello. Dengar ke? Kita dengar. Dengar Okey, baik. Sambung. Sambung. Baik. Baik. So, Kita ulang lagi kot dari awal sikit, mana tahu penonton nak dengar. okey, dari awal lah. Baik, sebab saya ada terlihat beberapa hari lepas ada satu ahli parlimen ni lah daripada Perikatan Nasional, daripada Parti Bulan. Beliau menyatakan bahawa beliau menyokong untuk pengeluaran KWSP untuk kali ini. Dan yes, saya setuju untuk pengeluaran KWSP ni sebab kita tahu rakyat dalam keadaan yang sangat terdesak, memerlukan wang untuk terus kan kehidupan mereka. Betul. Tetapi bila saya tengok balik, saya search balik Google, saya rasa ahli parlimen yang sama juga dulu semasa pembentangan bajet, semasa kerajaan Barisan Nasional, Parti Barisan Nasional meletakkan syarat untuk meluluskan bajet, kerajaan mestilah meluluskan pengeluaran KWSP. Oh, teringatlah. Kan? Ada hikayat katanya. Ada. Beliau lah ahli parlimen yang sama bangkit berhujah dengan menyatakan syarat-syarat Barisan Nasional kemukakan untuk menyokong bajet ni untuk diluluskan ada seperti hikayat gunung ledang. Banyak sangat perkara-perkara yang tak sepatutnya katanya. Seperti seolah-olah
tidak mahu meluluskan bajet ini. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional adalah untuk kebaikan rakyat. Ya. Kalau kita lihat kembali, orang yang pertama menyuarakan mengenai KWSP ni tuan-tuan adalah tak lain tak bukan Datuk Seri Najib. Bosku. Bosku. Malu apa bosku? Bukan besya-besya. Bukan besya-besya. So, Datuk Seri Najib ni mengemukakan buah fikiran, memberi cadangan kepada kerajaan untuk meluluskan pengeluaran KWSP ni kepada rakyat. Selain itu, pemuda UMNO juga. Pemuda UMNO juga ada mendesak kerajaan untuk meluluskan KWSP, betul? Betul. Sampai Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi sendiri berjumpa dengan Menteri Kewangan untuk berbincang mengenai kelulusan KWSP ni. Even sampai ke hari ini, Parti Barisan Nasional sendiri dengan konsistennya mendesak ataupun merayu dan memperjuangkan pengeluaran KWSP ni kepada rakyat. Betul. Jadi saya lihat di sini ini seolah-olah satu cubaan lah untuk claim kredit. Memang kuat claim. Abang memang kuat claim saya cakap tadi. Dah cakap dah. Dah cakap dah, memang kuat claim. Saya memang kuat claim. Abah? PN lah saya sebenarnya memang kuat claim lah. Tapi itulah saya ingin mengingatkanlah kepada rakyat-rakyat di negeri Johor, janganlah kita lupa siapa yang mula-mula mendesak ataupun menimbulkan pada buah Oktober 2020. fikiran. Yes, pada Oktober 2020, 2 tahun dah kita desak untuk pengeluaran KWSP ni dikeluarkan. So rakyat Johor ingatlah siapa yang mula-mula memberikan buah fikiran cadangan untuk mengeluarkan KWSP. Jangan kita lihat siapa yang mendesak pada hari ini, lihatlah siapa yang memulakan gerakan untuk pengeluaran KWSP ni, tuan-tuan. Betul. Saya sangat setuju dengan apa yang Hakim sebutkan tadi. Memang banyak sangat yang nak buat claim sekarang bila dah nak dekat Jalan Raya ni. Mana-mana sekarang ni pun dah malam pun, esok nanti ada yang claim lain. Ada yang kata show ni dia punya kot. Maaf tuan-tuan, memang saya memang kuat sembung kata. Malam ni saya gelak. Jap, saudara. Saudara Farid. Saya rasa mic saudara pun dah KO kot. Mic saya pun dah Mic saudara pun dah KO. Sabotaj dia ni. Tak adalah. Bukan. Takkanlah Dia- sabotaj. Kami nak tengok kesabaran saudara. As-sabrul minal iman. Okey. Banyak dugaan. Inilah dia saudara-saudari penonton sekalian, inilah dia. Dugaan kami apabila berjuang untuk rakyat. Kadang-kadang sampai mic pun kita orang terlupa nak charge mic pun. Cubaan suara, Abah kaki kopi. Oi. Abah Ni kopi. macam. Kadang-kadang macam cara testing sampai lah. kami sendiri pun di sini kurang rehat dan sebagainya. Sebab Demi rakyat Johor. demi rakyat Johor, demi kestabilan masa depan bangsa Johor, kami berkhidmat siang dan malam. Tak kira hujan, panas dan sebagainya. Sampai mic pun KO saudara. Sekarang pun dah pukul 12 lebih dan kita nampak pada pukul 12 pun kami memang duduk dekat sini untuk semua rakyat Johor faham dan sedar bahawa Barisan Nasional adalah parti yang terbaik untuk barisan untuk negeri Johor ini demi kestabilan masa depan. Betul. Jadi macam mana? Kita nak rumuskan ke ada ataupun ada topik lagi kita nak bincang? Ada saudara Wong? Ada apa-apa yang Saya ingin risau ditambah? kalau cakap sampai pagi esok. Itulah. Banyak sangat perkara nak diberkabar. Katanya ada nak tahajud kan? Mungkin lepas ni kita boleh Sembang jumpa tahajud? orang. Ya. Saya mau tahajud. Sembang nak tahajud. Niat itu ada. Niat itu ada. InsyaAllah kalau Niat tu pun dah bagi dapat yang, pahala. yang berpeluang Niat di tu luar sana, insyaAllah rasanya betul kita boleh juga meluangkan sedikit masa sebab ini pun malam Jumaat, esoknya Jumaat. Jadi mungkin kita boleh perbanyakkan ibadah kita kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah sayang kita yang akan perdekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul. Sebelum nutup Allah. Allah. Jadi kata-kata terakhir daripada Hatim pula. Baik, pesanan saya kepada rakyat Johor, orang muda khususnya, mahasiswa-mahasiswi, pengundi kali pertama yang berumur 18 tahun hingga 21 ataupun 23 tahun lah, kan, yang baru nak mengundi, 24 tahun yang baru nak mengundi ni, buatlah pilihan yang tepat. Janganlah kita sekali lagi terjerumus ke dalam lubang yang sama. Sebab saya ingat ada kata-kata Arab atau saya lupa hadis ke apa sebab saya bukan lebay. Kan? Saya bukan lebay, saya lupalah. Hadis ke pepatah Arab, dia berkata kalau kita dipatuk ular sekali itu adalah kesilapan. Tapi kalau kita dipatuk ular 2 kali itu bukan kesilapan, itu adalah kejahilan. Jadi saya percaya bahawa pengundi-pengundi anak-anak muda di Johor khususnya semuanya cerdik-cerdik, orang-orang yang pandai, inteleknya semua cerdas.
saya yakin bahawa anak-anak muda di Johor dan juga pengundi-pengundi di Johor mampu untuk membuat pilihan yang tepat. Jadi, sekali lagi saya ingatkan kepada semua rakyat-rakyat Johor yang menonton pada hari ini, pada 12 hari bulan 3 nanti, jangan lupa untuk kita sama-sama turun mengundi dan pangkal hanya satu parti sahaja. Betul. Satu Itu logo. parti, satu logo. Sebab parti kita menggunakan satu logo, tak pakai 2-3 logo. Kita hanya pakai satu logo, iaitu logo Dacing. Betul. Ada yang pakai banyak logo tuan-tuan. Jadi Pelik jangan tapi lupa benar. untuk kita mengundi parti Dacing, iaitu Parti Barisan Nasional, yang semestinya hanya Parti Barisan Nasional mampu menjamin kestabilan masa depan negeri Johor demi bangsa Johor. Terima kasih Hatim atas penutup yang sangat-sangat hebat sekali. Meremang bulu roma bila dengar ni. Ayat Goma, betul? Ya, Kebang. Ya, Kebang kan? Jadi, tuan-tuan, daripada saya pula lah yang Yes. untuk rumusan kita pada hari ini, nak berkarya, banyak cara untuk kita berkarya sebenarnya. Dan kepada semua parti-parti politik di Pilihan Raya Negeri Johor yang nak bertanding ini, berkaryalah secara bersih, berkaryalah secara bijak. Kerana apa tuan-tuan? Saya kalau contoh kalau daripada sekolah rendah kita belajar meniru, kita asyik-asyik meniru, bila nak kerja nanti bos kita suruh buat kira-kira pun kita tak boleh nak buat. Daripada kecil kita meniru. Kan? Sama juga dengan parti politik. Kalau sebelum mengundi lah kita dah meniru, dah membuat politik yang kotor, membuat fitnah-fitnah yang kotor, politik yang tidak matang. Jadi tuan-tuan, bila dah menjadi kerajaan nanti bagaimana? Dah jadi pemimpin nanti bagaimana? Jadi banyak perkara yang nak dibangkitkan sebenarnya, tetapi kami pilih untuk rakyat sendiri menilai. Betul. Kerajaan mana, parti manakah yang kalian mahu pilih untuk pilihan raya negeri ini. Akan tapi saya ingin menyeru kepada semua rakyat Johor untuk memilih Barisan Nasional demi kestabilan masa hadapan pada 12 Mac. Jangan lupa turun mengundi. Kewajipan semua rakyat negeri Johor, terutamanya rakyat Felda, jangan lupa turun mengundi nanti. Undilah Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. 再见。